Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Maaf kalau suara saya sedikit macam uh, sedikit ada gangguan pada suara sebab saya pun macam banyak bercakap, banyak berkongsi, banyak sharing kan. Minggu ni pun kita busy dalam kelas kita selama 2 hari yang kita jalankan secara online, di mana lebih daripada 100 usahawan yang berada dalam tu yang kita bantu dia untuk macam yang dah stuck dalam bisnes, yang mungkin dalam kegelapan, yang tak tahu nak buat apa, kita tunjukkan jalan yang betul. Meh ikut sini, ikut apa yang saya cakap ni. InsyaAllah dengan izin Allah dia akan memberikan result. Okey, boleh-boleh. Dan pagi ni saya tak nak cerita sangat tentang bisnes ke marketing terlampau detail. Tapi saya benda yang paling penting saya nak cakap adalah sesuatu benda, satu perkara yang kita buat ni, kita kena kenal pasti. Okay, bila kita nak betulkan sesuatu, kita kena tahu apa benda yang problem kan. Contohnya kalau kita ada kereta kalau kita ada kereta, lepas tu tiba-tiba ada masalah pada kereta tu, dan bila kita hantar ke workshop, benda yang first kali yang pomen ataupun mekanik tu nak kenal pasti, mestilah apa benda yang problem, betul tak? Mesti akan tanya kita apa masalah dia sebelum nak cari apa benda yang mungkin ada spare part kena tukar ke, tukar minyak hitam ke, ataupun komponen-komponen lain. Okay? Tapi kalau kita tak beritahu apa masalah dia, macam mana pomen tu nak betulkan? Kan? Sama juga dalam hidup kita, dalam bisnes kita, kita nak kena kenal pasti dulu kan, masalah dia kat mana. Apakah problem dalam hidup kita ni sebenarnya, apa problem dia? Sebab bila kita buat bisnes, dia berkait, dia adalah cerminan diri kita, dia adalah pantulan diri kita sebenarnya kan. Dalam bisnes ni adalah pantulan kepada diri kita. Kalau hidup kita ni ataupun direction kita clear, matlamat kita jelas, niat kita ni betul-betul nak membantu orang, niat kita betul-betul adalah clear, betul-betul kita ni bukan sekadar nak berniaga, nak menjual produk, tetapi kita nak membantu ramai orang dan ramai pelanggan. So itu akan memberikan impact kan, memberi kesan kepada bisnes kita. Okey. So jadi ramai orang, masalah dia ni, saya nak beritahu masalah dia apa. Masalah dia adalah dia kekurangan ilmu. Dia tak ada ilmu yang selari dengan income dia. Contoh, katalah macam sekarang dulu dulu masa mula-mula saya berniaga, dulu saya nak dapatkan secara online ni cerita macam dulu-dulu lah, yang masa saya mula-mula berniaga dulu kan. Saya punya niat, saya punya target adalah okey, nak buat 1,000 sebulan kan. Masa tu kita dah capai dah. Lepas tu kita pun buat dengan ilmu yang ada tu, macam nonet tu kan. Sedikit ilmu yang ada tu pada masa tu, alhamdulillah dapat buat benda tu kan. Kemudian dia tersangkut pada level tu je, dia tak naik-naik, dia nak naik lagi mungkin 10,000 kan. So kenapa jadi macam tu? Jadi bila saya cek balik, oh, ilmu yang aku ada ni setakat aku tahu buat 1,000 je, takat tu je, dan dia tak lepas. Kenapa? Sebab kita tak ada ilmu yang nak buat 10,000, 20,000, 30,000. Ilmu untuk nak buat duit banyak tu tak ada, tak cukup. So bermaksud kita kena tambah ilmu, kita kena cari guru. Sebab nak dapatkan ilmu yang betul-betul dapatkan kepastian adalah mencari guru yang betul, cari mentor, cari coach untuk nak capai sales berapa banyak yang kita nak capai tu. Okay? Dan biasanya ilmu yang kita dapat ni adalah bergantung kepada dengan siapa kita belajar. Sebab kalau guru kita tu ada student dia kan, so dia lebih senang untuk nak latih kita, nak monitor kita macam mana nak buat duit. Boleh ni, korang tak ada pun komen, tak ada pun bagi like, tak pun bagi love dengan saya kan. Barulah saya semangat sikit dengan suara tak ada lagi. Okay. Kan, dan anda juga jangan terlampau banyak sangat guru. Okay, sebab situasinya bila anda terlampau banyak sangat guru ni kan, dengan semua guru nak belajar, kejap dengan guru ni, kejap nak dengan guru tu kan, dia macam tu lah. Dia macam kejap dengan guru-guru ni,
Kan contohnya lah, kan ini berlaku di mana, Zimbabwe, bukan di Malaysia. Malaysia semua okey. Okey, jadi sindrom ni dia nak berguru je, tetapi tak ada satu pun tindakan. Okey, pertama sekali bila ada banyak sangat guru, cuba anda fikir, fikir balik. Saya pun fikir balik juga dulu. Kan lah, kenapa aku banyak sangat guru ni? Sebab apa? Bila saya balik, ni saya tahu, saya cerita saya. Okay, bila saya balik, aku nak ikut ilmu yang mana satu? Tadi guru A cakap teknik A, guru B cakap teknik B, guru C cakap teknik C lah yang paling betul dia cakap. Kan dah saya pun macam mula pening, mula blind. Otak saya mula bertanya, ni mana satu nak buat? Last kali otak saya akan cakap, senang, tak payah buat. Akhirnya tidak bertindak sebab confused kan, dalam kepala ni dah tak tahu nak buat mana dulu. Okay, kita just macam ni lah. Kita percaya kalau kita serah semua benda yang kita buat ni pada Allah, tunjukkan jalan dia, guru yang betul, kan, guru yang tepat, InsyaAllah kalau kita buat benda tu, berguru dengan satu guru dan buat tindakan tu, okay, tindakan beribu. Kan, tindakan tu kena banyak, bukan gurunya banyak. Faham tak faham? Okay, saya ambil contoh lagi. Dulu masa kita sekolah, katalah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tak kisah. Kan, ambil satu subjek. Contohnya, saya ambil subjek matematik. Semua kena ambil mat kan. Berapa ramai orang guru matematik kat sekolah? Adakah kita kena jumpa semua guru matematik setiap tahun tu dan tanya dia, cikgu ajarlah saya mat, cikgu ajar saya mat, cikgu ajar saya mat. Okay, anda akan start pening, anda akan start confused. Yang mana satu ni? Memanglah semua cikgu akan mengarah kepada jawapan yang betul, tetapi anda akan start pening, formula mana satu yang aku patut pakai. Dan sekolah buat keputusan adalah semua murid kena ada satu guru mat je setahun. Maksud saya macam ni tau. Bukanlah kita ni kena ada satu guru je kan. Guru matematik je, dia lah ajar kita bersuci, berhadas. Bukan macam tu. Maksud saya, dalam satu bidang yang anda nak kuasai, fokus kepada satu guru, satu mentor dulu. Dan jangan pergi belasah banyak sangat guru. Sebab saya dah jumpa ramai sangat orang yang setiap minggu kerja dia adalah pergi kelas kan, hari-hari tengok live kan, jumpa orang tu, jumpa orang ni, semua orang dia jumpa. Akhir sekali dia tak buat apa-apa kan. Follower dekat Facebook, dekat social media pun tak bertambah. Okay, posting dekat Facebook dia tak bertambah, apa pun tak bertambah. Bilangan pelanggan, bilangan klien pun tak bertambah. Macam tu juga low kan, level dia. Tak ada tindakan sebab dia confused. Otak dia confused nak buat mana satu dulu. Ni saya tak tuju pada sesiapa saya tak terasa. Tapi kalau anda rasa, anda patut terasa, mohon terasa. Apa kan, petang-petang ni kan nak kena sentap sikit kan, takut anda mengantuk ke. Saya pun nak kena sentapkan kepala otak saya juga, sebab dulu saya pun macam tu. Dan saya rasa kalau saya tak beritahu benda ni, ramai orang baru ataupun mungkin anda yang baru nak berguru ni dah bagus, tapi jangan terkeliru dengan banyak sangat guidance, yang banyak sangat guru yang menyebabkan anda rasa pening. Tak tahu macam mana nak pilih ni, tak tahu macam mana nak mulakan anda punya tindakan. Akhir sekali, no action. Action je lebih. Kan? No action je lebih. Action boleh tahan dah. Dah aku dah pergi semua seminar. Kelas tu aku dah pergi kan. Apa kau buat? Tak ada apa. Mohon terasa. Okay. Sebab saya pun pernah mengalami masalah yang sama. So that's why saya nak tahu, macam saya sekarang, untuk business and marketing, saya dah ada coach saya dah. Saya dah ada guru saya sendiri dah memang guide saya kan. Even kita di guide detail secara mendalam. Okay. Boleh ni? Boleh faham Okay, ini tidak pergi belajar sana, belajar sini. Memang bagus belajar, tapi buat keputusan guru mana yang anda nak pilih dan anda nak belajar kan. Macam saya kan, saya tak nak, bukan semua orang nak jadi murid saya. Tak. Kalau you rasa macam tak sesuai dengan saya, you datang our kelas kan. Contohnya, you datang kelas saya, Effective Marketing Mastery kan. Ada orang yang dia rasa macam tak sesuai, then tak apa, you pergi cari guru mana yang sesuai dengan you, yang you rasa macam memang okay, inilah, this is our mentor,
is our coach, inilah guru kami, dan buat keputusan untuk belajar dengan dia sampai habis. Contoh anda pergi dekat guru A, anda jangan tiba-tiba macam pindah pula pergi belajar dekat saya pula. Teruskan, habiskan dengan guru A sampai anda dapat result. Dan saya tak kisah, saya pun tak terasa hati. Ada orang yang memilih saya sebagai guru dia dan belajar dengan saya sampai habis pula. Jangan pula sampai tengah-tengah jalan tu pergi pindah dengan orang lain. Lepas tu meninggal bisnes. Kan, sebab tak tahu macam mana ataupun mana satu nak kuasai dulu. Faham atau faham ni? Okay. Mana love dengan like ni tak bagi pun dekat saya. Tolong tag tolong tag 3 orang kawan anda kan, supaya ilmu ni kita dapat panjangkan lagi. Okay, so apakah tindakan yang kita nak buat bila guru ni? Apakah perkara yang sepatutnya kita consistently buat tahun ni? Kan, di mana kita sekarang? Di mana kedudukan kita sekarang? Okay, adakah kita ni berada dalam satu level yang dalam keadaan nak grow ataupun nak jatuh? Itu keadaan dia. So tengok balik diri kita, adakah kita ni dah ada guru, kan? Dah ada orang yang boleh bantu kita setiap hari, orang yang boleh tunjuk jalan kita supaya kita tak macam dalam kegelapan. Boleh ni? So dalam bisnes ni, okay, di mana kita berada sekarang? Okay, di mana kita, apa target kita? Di manakah aku? Kan, di mana kita nak sampai? Kan, contohlah macam tahun ni, okay, contoh macam kita nak pergi dekat kita nak pergi kan Penang, kan. So kita naik kereta tu macam mana kita nak tahu kita sampai, kan? Mungkin kita tengok signboard, kan. Dah sampai Taiping mungkin, kan. So Taiping tu mungkin jadi penanda aras ataupun milestone untuk bagi tahu kita yang kita sekejap lagi akan sampai. So sama juga target kita dalam bisnes kan, mungkin kat mana kita dah sampai sekarang, yang kita tahu itulah sign atau penunjuk yang kita dah nak sampai kepada target kita. Okay, mungkinlah target anda nak capai bulanan 10,000. Then anda kena tahu berapa sales anda yang terkini, latest sales anda. So adakah anda dah capai mungkin 5,000 separuh half sebulan. So kalau anda nak capai 10,000 sebulan, bermaksud anda dah hampir sampai ke tamat tu, kan, separuh, kan. So ramai orang kadang-kadang dia sibuk lagi, masih baru nak plan, kan, sebab dia ramai sangat guru, belajar sana belajar sini, dia pening. Ni bukan ramai sangat guru, saya bukan nak salahkan guru, tapi alhamdulillah guru dekat Malaysia sekarang semakin ramai orang nak melatih orang untuk berjaya, nak sukses sama-sama. Okey, tetapi sebagai kita ni, sebagai orang yang nak belajar, kita kena pilih seorang je dulu, okey, untuk nak membantu anda, especially kalau dalam bisnes, dalam marketing, pilih seorang. Jangan nak belasah semua. Okey, even saya pun tak kisah, sebab pasaran kita luas, pasaran kita besar, kan. As a guru, saya tak kisah sebab ada banyak ramai orang, banyak audience. Minta maaf kalau suara saya perlahan sikit. Kalau saya perlahan sikit tu, mohon maaf, sebab tekak ni tak berapa stable lagi. So boleh faham ni? So pilih siapakah anda yang betul-betul nak lantik dia sebagai guru. Dan jangan tamak. Kalau dalam marketing, dalam bisnes pun, kita jangan tamak. Sama juga dalam berguru, jangan tamak nak belajar dengan semua orang. Terutama kalau anda dalam satu bidang. Okay, contoh anda nak belajar macam mana nak bina team, kan. Dengan ni nak belajar, dengan ni nak belajar, kan. Last kali anda akan pening. Dan anda tak buat apa. Last kali anda ada rumah je, tak tahu macam kan, nak buat apa, nak main kan, nak main apa, nak buat kek ke, kan, tak tahu nak buat apa dah. Okay. So sama juga dalam bentuk ilmu. Sebelum kita nak kuasai ilmu, dan benda perkara yang pertama sekali saya set dalam kepala otak anda ataupun student-student saya adalah, saya selalu mengajar macam mana nak mengajar. Sebelum nak belajar, saya mengajar dulu macam mana nak belajar. Itu lagi penting. Kalau anda teknik belajar anda salah, teknik anda belajar pun silap, then anda ada problem kat situ.
anda akan ada masalah, anda akan tidak ada sebarang tindakan, anda hanya nak belajar je tak berhenti, menghabiskan masa anda, sedangkan bisnes anda masih lagi berada pada tahap yang sama, pada tahap yang sebiasa. Dan bila anda ukur anda punya milestone ataupun penanda tu, anda masih lagi terpacak kat situ. Okay. Cikgu kena satu dalam satu bidang, saya cakap tadi. Kena faham Sama juga sama dalam kita sekolah. Dalam satu-satu masa, fokus kepada seorang guru. Kita tak boleh dalam satu masa, kita belajar 10 orang terus kan. Mungkin anda pening, mungkin anda akan